Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama selamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Taala masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk kita masih lagi berada dalam 10 malam-malam yang terakhir pada bulan Ramadan al-Mubarak. Satu bulan yang penuh dengan keberkatan, satu bulan yang penuh dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada 10 malam terakhir ini ataupun pada 10 hari yang terakhir ini, kita melihat bahawa ramai daripada kalangan kita yang berlumba-lumba mengejar satu sama lain untuk khatam Al-Quran, untuk menghabiskan bacaan 30 juzuk Al-Quran. Ini sebagaimana yang telah disebut daripada satu hadis bahawasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Jibril alaihi salam bersama dengan Nabi belajar Al-Quran, saling belajar Al-Quran. Kemudian maka setiap tahun Nabi akan khatam sekali. Manakala bila mana Nabi hampir kepada wafat, baginda akan khatam 2 kali dalam tempoh bulan Ramadan. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, maknanya Imam Al-Bukhari lah. Ini menunjukkan bahawa kita melihat bahawa Nabi juga ada usaha, ada ikhtiar untuk khatam Al-Quran pada bulan Ramadan. Bahkan sebelum Nabi wafat, pada bulan Ramadan sebelumnya itu Nabi khatam 2 kali sepanjang Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat juga bahawa salah seorang daripada salafus salih yang khatam Al-Quran, antaranya kita melihat bahawa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu khatam Al-Quran setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Ini disebut daripada kitab Majmu' Fatawa bab Al-Adabu wat Tasawuf. Begitu juga kita melihat bahawa daripada kalangannya ulama lain, yang antaranya kita melihat bahawa salah seorang daripada tabi'in, antaranya Al-Aswad bin Yazid, yang telah khatam Al-Quran setiap dua malam. 2 malam sekali khatam, 2 malam sekali khatam. Yang mana kita melihat bahawa ulama menceritakan bahawa di dalam kitab Az-Zahabi, dalam bab Siyarul A'lam An-Nubala, mengatakan bahawa Al-Aswad bin Yazid dia tidur hanya antara Maghrib dan Isyak. Kenapa? Kerana semata-mata dia nak khatam Al-Quran 2 hari sekali khatam. Begitu juga tokoh at-tabi'in yang lain, kita melihat bahawa Qatadah bin Da'mah khatam setiap 3 hari dia khatam sekali, khusus pada 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Disebutkan oleh Imam Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hayyah Al-Awliya. Begitu juga kita melihat bahawa salah seorang yang masyhur, iaitu Imam Syafi'i rahimahullah, juga khatam Al-Quran setiap hari. Bahkan dalam bulan Ramadan, kita melihat bahawa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala khatam setiap kali, sehari dia khatam 2 kali. Juga disebut oleh Az-Zahabi dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bab ini kita melihat satu kepentingan ataupun satu kelebihan bagi orang yang khatam Al-Quran pada bulan Ramadan, yang mana bacaannya itu setiap huruf digandakan pahalanya. Bahkan ia juga menepati satu ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu tuan-tuan, dalam kesibukan kita nak mengejar target kita, kita nak khatam Al-Quran sepanjang bulan Ramadan, kita kena melihat bahawa adanya adab-adab kita membaca Al-Quran. Jangan kita lupa adab-adab semata-mata kerana kita nak mengajar tadarus ataupun kita nak mengejar target kita nak khatam Al-Quran. Yang penting adabnya kena jaga tuan-tuan. Bila kita baca Al-Quran, banyak adab-adab yang perlu kita patuhi, iaitu adab ketika membaca Al-Quran dan juga adab kita sesama Al-Quran.
Antaranya ialah kita yang pertama kita bersiwak ataupun kita memberus gigi. Kita bersihkan mulut kita sebelum kita membaca Al-Quran. Kemudian juga kita kena pilih tempat yang bersih. Kemudian kita kena menghadap kiblat sekiranya kita baca di luar solat. Begitu juga kita baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juga kita baca basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Antara adab-adab lain juga saya nak sebut di sini cara ringkasnya ialah kita khusyuk. Kemudian kita tadabbur makna bila kita membaca. Bahkan kata ulama, kita kena menangis bila mana ada ayat-ayat tersebut daripada Al-Quran menceritakan tentang perasaan-perasaan kita. Menangis bila sampainya kita kepada ayat-ayat sedih serta ayat-ayat dosa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita terpaksa buat kita kena sedih bila mana sampai kepada ayat azab, menceritakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sekalian makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita dalam keadaan gembira, bila mana kita mendengar ataupun kita membaca ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan berita-berita gembira, nikmat syurga dan sebagainya. Kemudian juga yang penting juga kita baca Al-Quran dengan tartil. Kita baca secara jelas dan tidak terburu-buru. Jangan terlalu cepat. Kenapa? Kerana itu adalah salah satu cara kita nak memahami dan mentadabbur Al-Quran. Kemudian juga tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita baca dan kita pohon rahmat. Kita minta jauh daripada kejahatan dan siksaan bila mana kita baca ayat-ayat yang membawa maksud keseksaan kepada makhluk. Okey, kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita tak boleh bising, jangan ketawa bila sambil-sambil mengajar Al-Quran sambil-sambil lewat, tak boleh. Kemudian jangan bising, jangan bercakap sesuatu yang sia-sia ketika sedang membaca Al-Quran. Begitu juga kita baca, yang paling penting tuan-tuan, kita baca bacaan yang ni ramai. Kita baca Quran secara mushaf ataupun kita tengok Al-Quran lebih baik daripada kita yang menghafaz ataupun kita tengok daripada tablet dan sebagainya. Kalau boleh kita tengok Al-Quran, pegang ataupun kita sentuh mushaf, itu yang lebih utama. Kemudian kita baca tu pula dianjurkan oleh ulama, kita baca secara berjamaah. Kemudian kita bergilir-gilir, bertukar-tukar ganti supaya saling boleh semak menyemak antara satu sama lain. Begitu juga kita baca Al-Quran dengan cara suara yang jelas dan kuat. Jangan terlalu perlahan. Kadang-kadang kita sendiri pun tak dengar apa yang kita sebut. Itu masalah tuan-tuan. Sebab itu baca Quran secara jelas, harfun bi harfin, setiap huruf demi huruf baca biar jelas, kena dengan makhraj dan sebagainya. Dan yang terakhir tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan antara adabnya ialah kita sunat, kata ulama, sunat kita mengindahkan suara kita dengan bacaan lagu-lagu Al-Quran, dengan taranum dan sebagainya. Maka sebab itulah tuan-tuan puan-puan, sekali lagi pesanan saya, di samping kita nak mengajar target, yang paling penting kita jaga adab kita dengan Al-Quran. Kita letakkan target yang sesuai kepada diri kita, supaya kita baca Al-Quran tidak secara terlalu terburu-buru, malahan kita boleh mentadabbur, seterusnya kita memahami isi-isi ayat dan serta kandungan Al-Quran yang kita baca sepanjang bulan Ramadan ini. Sekian perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.